Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini PRK Sungai Kuning. Ramai yang menjangkakan 9 daripada 10 yang ditanya menyatakan bahwa keputusan PRK Sungai Kuning sudah diketahui, yaitu Perikatan Nasional akan kalah teruk. Kalah teruk sampai terlingkup dan tak mampu menang wang deposit, kata mereka. Panggillah sekali dengan Tun Mahathir pun mereka akan kalah juga, kata netizen. Hari ini sah air kuning persiapan jentera amanah yang terbaik. Dengan ini bolehlah dijangkakan dengan kerjasama kuat antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, calon Barisan Nasional dijangka tidak akan mengalami masalah yang besar untuk menang di PRKR Kuning. Ini menunjukkan bahwa sentimen menyatakan konon kerjasama antara Pakatan Harapan Barisan Nasional tidak menjadi, kini semakin pudar. Perikatan Nasional gagal meyakinkan pengundi ataupun gagal meyakinkan bahwa gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional itu jahat atau gagal. Benarnya, gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional menstabilkan politik dan ekonomi negara. Kerana Barisan Nasional dan Pakatan Harapan adalah dua seteru yang sangat kuat, besar, lebih kuat daripada Perikatan Nasional. Dengan bergabungnya dua seteru ini menunjukkan dan ini akan membawa kepada kestabilan kerana tiada lagi perseteruan besar antara parti politik. Dengan kata yang lain, bila tiada berseteru, sebuah keluarga akan lebih aman dan mudah ditadbir. Perikatan Nasional bila lagi? Itu persoalannya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Beli cepat karena harganya sangat murah. Produk ini sangat berkesan, sudah ramai yang menggunakannya dan menerima manfaat yang luar biasa. Hari ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjejak kakinya ke air kuning bertemu jentera pilihan raya amanah Perak. Semua pemimpin atau pimpinan amanah kawasan seluruh Perak turun maghrib solat jemaah di Masjid Batu Tujuh Cangkat Jong. Tak sempat untuk kejar solat di Masjid Tanjung Keramat, kawasan pilihan raya kecil. Jika tidak, dapatlah jumpa dan bersalaman dengan kawan-kawan lama PAS di situ, katanya. Masa Dr. Zul banyak dihabiskan dengan mendengar taklimat pengarah jentera Salman Saleh dan bertemu muka dengan jentera. Ucapannya sekadar memenuhi ritual parti politik yang mengambil masa tidak sampai sebatang rokok yang terbakar. Itu pun lebih kepada nasihat kesihatan dan ingatan untuk bekerja kuat memenangkan calon Barisan Nasional Perpaduan. Pengarah Biro Pilihan Raya Amanah Nasional Muhammad Sani Hamzah menyebut sepanjang dia diamanahkan jabatan tersebut dan mengetuai jentera pilihan raya kecil pada 5 PRK, inilah pilihan raya kecil yang terbaik. Meski hari penamaan calon belum tiba lagi, dia mengukur dari persediaan jentera amanah Perak dan kerjasama antara Pakatan Harapan dan BN sejak beberapa minggu lalu. Itu memang perlu diakui. Jika tidak, mana mungkin Perak memulakan kerja membentuk kerajaan perpaduan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan pilihan raya kecil PRK air kuning ini akan menjadi bukti terkuburnya Perikatan Nasional dalam kancah politik Malaysia? Adakah dengan terkuburnya Perikatan Nasional dalam pilihan raya air kuning ini akan menyebabkan Perikatan Nasional tiba-tiba bubar dan berpecah pula? Tiada yang mustahil di dalam dunia politik. Mungkin tiba-tiba Muhyiddin Yassin akan membawa parti bersatu bergabung di dalam kerajaan perpaduan. Itu pun tiada yang mustahil. Atau PAS yang akan masuk dalam kerajaan perpaduan pun tiada yang mustahil. Tetapi yang mustahil ialah kemenangan Perikatan Nasional di PRK air kuning. Itulah yang dijangkakan oleh netizen. Kata mereka, yang mustahil ialah Perikatan Nasional menang di PRK air kuning.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini pilihan raya air kuning yang menjelang. Didapati bahwa Perikatan Nasional kini dalam masalah yang paling besar sekali. Mampukah Perikatan Nasional menang deposit di PRK Air Kuning? Perikatan Nasional tak payahlah bertanding kalau harap Menteri Besar lantik pegawai khas untuk air kuning. Ini satu penerangan atau pencerahan yang sangat luar biasa. Adakah dengan ini Perikatan Nasional akan tarik diri daripada bertanding pilihan raya air kuning? Ketua Amanah Perak, Asmuni Awi, telah bersetuju dengan kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Afnan Hamimi Taib bahwa pembangunan di air kuning akan berjalan seperti biasa, biar apapun keputusan PRK air kuning. Jadi, PAS tak payah bertandinglah bila kata Menteri Besar akan lantik pegawai khas jaga pembangunan. Buat apa mereka tanding di situ, kata beliau. Tak perlu buang duit dan masa pengundi. Dari pilih pembangkang lebih baik undi calon Barisan Nasional. Kerana lebih efektif beri sumbangan kepada rakyat, katanya lagi. Exco Kerajaan Muhammad Zulkifli Harun pula mendakwa, kenyataan Afnan membuktikan dua perkara. Keberkesanan pentadbiran Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad dan kedua, Perikatan Nasional tiada perancangan untuk air kuning. Memang wajib kekal calon Barisan Nasional dari Kerajaan Perpaduan untuk terus memberikan perkhidmatan dan pembangunan seiring dengan kerajaan yang kukuh pada hari ini di negeri Perak dan tidak perlu pun wakil daripada pembangkang, katanya lagi. Seramai 31,987 pemilih akan memilih siapa adun air kuning pada 26 April ini. Gabungan PHBN telah menamakan pemimpin UMNO Tapah, Dr. Muhammad Yusri Bakir, sebagai calon manakala Perikatan Nasional mengumumkan pengerusi Perikatan Nasional Tapah, Abdul Muhaimin Malik, sebagai calonnya. PSM turut bertanding dengan mengetengahkan timbalan Setiausaha Agungnya, KS Bawani. Air kuning ialah salah satu Dewan Undangan Negeri di Parlimen Tapah. Sebanyak 55% pengundi ialah pengundi Melayu. Saudara, saya menjangkakan pilihan raya untuk PRK Air Kuning akan dimenangi oleh gabungan Kerajaan Perpaduan, iaitu calon Barisan Nasional. Saya jangka calon Perikatan Nasional bukan sahaja kalah tetapi mungkin akan kehilangan deposit. Hal ini kerana dalam pilihan raya yang lepas, tanpa kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan pun, Barisan Nasional menang di kawasan tersebut. Ini kan pula dengan kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, lagilah mereka akan menang. Selain itu, saya melihat strategi pembangkang Perikatan Nasional untuk cuba menunggang beberapa isu yang ada kaitan dengan Melayu Islam baru-baru ini dilihat gagal. Dalam kes Abang Belon, sekarang masyarakat bukan sahaja sudah muak mendengarnya, bahkan mula beralih fikiran pula menyokong DBKL. Apabila banyak perkara yang mula didedahkan satu persatu yang membuka minda ramai orang. Selain itu, isu Kampung Sungai Baru juga tidak dapat membantu Perikatan Nasional memanfaatkan isu tersebut. Hal ini kerana penduduk di Sungai Baru itu sendiri tampil
menyekolahkan 23 ahli parlimen yang cuba menunggang isu tersebut. Tanpa berlapik-lapik, wakil penduduk tempat tersebut telah pun mendedahkan perkara yang memalukan Perikatan Nasional sendiri. Jadi, apalagi isu yang boleh digunakan? Isu Menteri Besar Terengganu yang cuba menggunakan isu TCO juga sudah dijawab oleh semua pihak, termasuk Anwar Ibrahim sudah bersuara. Anwar Ibrahim kata dia pun sudah tersenarai di dalam TCO. Anwar Ibrahim pun tersenarai dalam TCO. Kenapa pula Menteri Besar Terengganu pula yang tiba-tiba bising katanya. Dan Menteri Saifuddin Nasution Ismail pun sudah tampil menyatakan tiada keperluan untuk membuat intipan kepada Menteri Besar Terengganu. Malahan polis hari ini juga, PDRM hari ini juga telah pun memberikan kenyataan bahawa Menteri Besar Terengganu tiada tersenarai di dalam apa-apa kes atau apa-apa pemantauan. Jadi dengan itu dijangkakan Perikatan Nasional tidak akan mempunyai apa-apa isu di air kuning. Soal pembangunan tak boleh lawan. Soal ekonomi tak boleh lawan. Tak tahulah kalau tiba-tiba pula ada isu berkait 3R. Tapi ingat, sekarang ini isu 3R. Anda cakap, Anda silap, Anda kena tindakan. Lebih penting lagi saudara-saudara sekalian, lebih penting lagi sekarang ini berderet cyber trooper daripada Perikatan Nasional yang kini dalam masalah besar. Antaranya Ratu Naga. Ratu Naga kini sudah ditahan berkait dengan hantaran beliau berkait dengan lagu Negaraku. Seorang lagi cyber trooper daripada Perikatan Nasional, iaitu seorang yang telah pun disaman oleh Menteri Saifuddin Nasution Ismail. Dan terkini, amaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kepada doktor yang tidak bertauliah yang boleh membuat kenyataan berkaitan dengan apa-apa keputusan kesihatan boleh dikenakan tindakan. Jadi saudara, apabila ada doktor swasta yang cuba backup Abang Belon soal kecederaan beliau, ini satu tamparan besar kepada doktor tersebut. Jangan cuba-cuba nak gunakan doktor anda untuk menunggang isu-isu yang begini. Nanti apa yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.